Record. Okay, so saya rasa kita start je lah kelas ni sebab saya tak pasti Kak Wah ada dari ke mana. Tunggu Puan Salwa pun tanpa cikgu boleh start kelas. Okay. Saya try call Kak Wah dulu Kak Wah mana? Masuk kelas lah. Kita dah start kelas dah. Okay. Okay. Silakan. Okay. Okay, pada. Wow, clearnya. Clear. Apa yang clear tu? Lama Encik Sajian. Okay, selamat dengar. Kau dengar? Dengar. Dengar. So, nampak skrin So, nampak skrin. So, saya minta tuan-puan masuk kelas saya. Saya dah bagi link. Ni kena mute ni. Okay. Saya mute dulu semua. Okay, saya dah bagi link kan? Dah masuk ke kelas? Cikgu dah masuk. Cuma sekarang saya tengok people belum masuk. Puan Salwa dah masuk. Sudah masuk ke link? Masuk kelas. Google Form. Google Classroom. You tengok WhatsApp you, saya dah bagi link. Dengar Su? Su, you cakap tu kena on mic dulu. Oh ya, okey dah. Dah masuk kelas dah? Dah. Okay, saya refresh balik. Sudah. Ada kelas tak 11:30 today menggunakan Zoom. Sila bersedia. Okay. So ini adalah kelas, kita buat kelas hari ini simple lah. Saya buat kelas berkaitan bagaimana nak membeli satu komputer. So kita punya ini saya dah bagi jadual di sini. Dummy lah. Okay. Katakan khusus ni 3 hari Isnin sampai Khamis. Rabu. So dan atas tu saya dah bagi classroom lah. Okay. Semua student boleh belajar. And then saya juga dah bagi saya punya file PDF. Nanti boleh tengok lah PDF. Nanti sekarang kejap lagi saya akan gunakan PowerPoint. Saya juga ada bagi satu video untuk membezakan Core i3, i5, i7. Jadi kita tengok lah apa tu i3, i5, i7. Seterusnya kita punya Zoom link lah. Dan saya ada satu lagi quiz. Saya bagi satu quiz. Quiz ni akan automatically keluar pada pukul 12 tengah hari. Okay, nanti saya minta semua student buat quiz lah. Okay, ni answer this quiz before 1 PM. Lepas kelas kita buat quiz. Okay, itu secara umum lah berkaitan kelas. So sekarang kita pergi lesson kita. PowerPoint. Dah nampak? Buying a computer. Okay, ini part 1 kita ada 10 part. So hari ni sebab ada 10 minit je, kita buat satu part lah. Okay, so course objective, the main objective of this course is to explain the main component. Saya mute dulu semua.
Saya mute dulu semua. Bising-bising. Okay. So the main objective adalah untuk explain lah the main component of a computer dan juga specification lah. Kalau dah beli komputer, apa spek kita kena tengok. Okay. So kalau ada soalan tu kita tanya kemudian lah lepas habis kelas. So why is your main aim? Kenapa kita beli komputer? Okay, kita ada banyak purpose lah. Antara purpose yang biasa kita adalah untuk penggunaan biasa, iaitu kita hanya type word, Excel, PowerPoint dan sebagainya lah. Okay, tengok YouTube dan sebagainya, itu adalah main purpose. Yang kedua adalah play games. Okay, ada error ni, minta maaf lah, ada games. Kalau play game ni, dia punya spek kena tinggi sikit lah. Kalau basic use ni, tak perlu, spek biasa saja. Boleh dapat dalam harga 1-2 ribu lah. Kalau game ni, komputer ni harga ni boleh pergi sampai 6-7 ribu. Yang ketiga tu editing. Nak buat edit, nak buat grafik ke apa-apa, kena tinggi sikit lah spek. Dan mungkin kita juga guna komputer sebagai server. Kalau server memang di spek kena paling highest lah. Yang dua ni game dengan game ni kena highest. Okay, ini adalah basically apa yang kita boleh nampak dalam satu komputer. Okay, biasanya kita ada casing. Okay. Lepas tu kita ada power supply. Yang basic lah, yang penting casing, power supply. So lepas tu kita choose casing and power supply, kita kena cari motherboard lah. Motherboard yang sesuai dengan kita punya casing. Dan lepas motherboard, kita akan cari kita punya processor. Processor tu ke sini Dalam ni ada processor. Okay, microprocessor. Dan juga dia akan satu set lah prosesornya dengan fan satu set. Dan finally kita akan cari RAM, graphic card dan sebagainya. Dan lain-lain semua adalah optional. Yang penting casing, power supply, motherboard, processor dengan RAM. Dengan hard disk lah. Okay. Yang pertama kita tengok casing. Casing apa casing kita boleh beli. Casing ada banyak jenis. Okay, ini adalah jenis-jenis casing. Kita ada Excel ATX 27 inch dia lebih tinggi Okay. Lepas tu kita ada full tower, ni pendek sikit. Dan kita ada ATX ni pendek lagi, mid tower, kita bagi mid tower. Dan paling kecil sekali adalah mini tower. Okay. Dan sekarang latest adalah small form factor. Dan kita juga ada HTPC Ini adalah harga kat sini saya letakkan harga anggaran lah. Okay, lebih kurang lah harga dia, kita bagi apa jenis kan. So kita boleh buat dulu apa kita punya, ni saya minimize kita boleh tengok kita punya inilah anggaran harga. Okay, ini adalah untuk pembelian casing. Seterusnya lepas pilih casing, kita akan pilih power supply. Power supply ini tak banyak susah lah. Basically power supply ini kita akan tengok yang ini semua dah basic. ATX ada 20 pin, ATX 12 ada 20 pin connector dengan 24 pin connector, dan kita juga ada EPS 12 volt volt ni voltage So ini adalah dia punya ni yang kita akan cucuk nanti dalam kita punya motherboard dan juga hard dan sebagainya lah, power. Dan biasanya kita akan pilih mengikut dia punya watt, berapa watt kita beli Kita ada 450 watt, kita ada 600 watt, kita ada macam 1200 pun ada. Okay, kalau tuan-tuan tengok dekat kedai macam-macam kan, ada berwarna-warni. Basically orang main game lah ambil yang tinggi sikit Kalau basic use kita sudah cukup 450 watt. Okay, ini pasal power supply dan seterusnya motherboard Motherboard adalah main mother kan, the main of the computer. So dalam motherboard ada banyak benda yang kita boleh tengok, tapi hari ini saya tidak akan pergi ke semua lah. Okay. Cuma saya nak highlight dekat soket ni. Kita kena pilih soket ni yang sesuai dengan kita punya processor nanti. Kalau kita beli motherboard yang soket lain, proses soket lain nanti tak boleh masuk dalam. Okay, jadi kita kena pilih motherboard dengan processor yang soketnya sama. Macam sekarang kita ada, kalau Intel saya base pada Intel, kita ada soket 1154. Ini generasi ke-8 dan 9. Sekarang yang paling latest adalah generasi ke-10 Intel. Intel dah keluar generasi ke-10.
Dia soket 1200. Kalau kita guna 10 generation, okay, processor, then motherboard kena pilih soket 1200. Okay. So ini penting lah. Contoh ni Intel 10 generation kita guna soket 1200. Intel 9 or 8 generation kita guna soket 1511. Okay. Dan seterusnya prosesor. Ini yang paling penting lah. Prosesor yang akan menentukan kita punya kelajuan komputer. So kita biasa dengan i3 lah, i5, i7, i9 macam-macam kan. Tapi kita bukan setakat kena tengok ini, kita kena tengok dia punya frekuensi, prosesor, speed kita nak berapa. Lepas tu kita kena tengok core berapa, 4 core ke, 6 core ke, 12 core. Dia ada core, different core di sini core dia 4, 6. Kalau 4 ni macam ada 4 prosesor lah. Satu prosesor tapi dia boleh buat kerja macam 4 prosesor. Okay, macam 8 core ni lagi bagus lah. Dan juga kita akan tengok i3 kan. i3, i5, i7 ni dia setakat dia punya ni je. Tapi yang penting kita tengok dia punya clock speed, gigahertz kan. Okay, frekuensi dia kat sini. Kalau generasi 9 ni mungkin lemak kurang sikit. Generasi 10 ni tinggi sikit lah. Kalau macam nombor dia 9400 ni generasi 9 kalau dia start dengan 9. Kalau dia start dengan 10, dia generasi ke-10. 11 belum keluar lagi ya. Ini paling latest adalah 10 . So harga pun boleh tahan lah prosesornya harga. Kalau tak ada duit beli yang biasa sajalah. RM300 je kan. Kalau nak bagi anak-anak buat ni kan. Okay. Dan seterusnya memory ya. Memory kita boleh pilih lah. Biasa orang pakai 8 atau 4. Tapi kalau nak beli buat graphic design ke, nak main game, kita boleh pergi sampai 32 gig lah. So memory ni sampai 32 gig so far. Ataupun kita nak letak 64 boleh. Kita letak 2 slot kan macam tadi. Ini adalah memory punya slot. Kalau letak 32 dengan 32 dapatlah 64. Okay, so saya rasa itu je untuk kelas pada hari ini. So tuan-puan ada apa soalan tak? Boleh tanya sekarang? Saya laju sikit sebab kita ada 10 minit je. Ini pun dah lajak 15 minit kot. Okay. Ada soalan? Puan selalu ada soalan? Faham semua? Okay. Kalau dah faham semua, saya minta dalam pukul 12 lah nanti ya. Pukul 12. Tuan-puan boleh, saya bagi satu kuis sajalah. Tapi tiba-tiba tadi ada meeting sikit, so saya bagi satu kuis. Kuis senang je. Nanti pukul 11 nanti bolehlah okay. Answer kuis ni Okay, saya dah bagi kuis saja. Jawab ABCD je. 5 soalan dan hantar pada saya lah untuk marking. Okay, ada apa-apa soalan? Okay, Cik Safizan. Okay, tak ada apa soalan? Okay. So saya rasa semua dah faham semua kot. Okay, kalau semua dah faham, saya minta diri dulu dan kita akan jumpa dalam kelas akan datang lah. So sekian, terima kasih. Saya akan log out sekarang. Okay, kita leave meeting. Thank you. Harap semua boleh buat quiz. Jangan tak buat quiz, kita ada markah. Okay, thank you.